yang terakhir. Kak Amira pun miss juga saya rasa. Tak, hari tu Ustazah kan hari tu Ustazah tambah sedikit dengan Isra' Mi'raj hari tu kan? Ya. Okey. Lepas tu sebenarnya kalau tak salah saya, kita dah selesai dia punya dalil utama berkaitan pengenalan. Ya. Dia ada berkaitan tentang, cuba bawah sikit Kak. Saya tunjuk, Bawah. saya tengok. Bawah sikit, pelan-pelan. Okay. Ustaz Salam Muhammad. Lagi sikit. Okey, selepas ni ada lagi satu. Tajuk ni dah habis. Okey, yang ni ke? Sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi satu. Yang ni riba. Ini pun dah. Semua hukum Dah. ni semua dah selesai, alhamdulillah. Oh ya. Oh iyalah betul lah Ustazah. Kita dah sampai 103 kita dah masuk tajuk baru. Ini tadi. Yang ni. Fake. Fake yang Islam. Ni. Mana tadi? Okey. Yang ni. Muka surat baru ni. Tajuk lagi satu baru. Ni. Iya, yang ni. Kita dah selesai dah bab tu. Alhamdulillah, betul Kak Amira Sampai tak nak keluar daripada kelas dah pukul 10.30 malam. Masya-Allah. Kesungguhan mereka ni saya sangat takjub. Aku yang ngantuk. Betul. Saya cakap kita berhenti dulu ni, kita sambung insya-Allah nanti pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan AJK Gubernur Iman ni akan tentukan waktunya. Dan hari inilah rezeki daripada Allah untuk kita berkongsi. Walaupun saya rasa ramai juga yang sudah mengetahui perkara ini, tetapi tajuk yang akan kita kongsikan pagi ni berkaitan sambungan daripada asas-asas dan permulaan isi kandungan daripada buku jilid pertama ini adalah tajuk yang paling sebenarnya menjadi keutamaan juga, kerana dia ada kaitan fiqh Islam ini merangkumi segala aspek kehidupan manusia ni. Kita memang melalui kehidupan, dia memang ada hukum hakam. Keperluan manusia itu memang ada ditentukan oleh Allah, terutamanya berkaitan dengan segala perintah wajib, juga larangan daripada Allah. Bila wajib mesti ada larangan, betul? Dia ada wajib, ada haram. Di antara keduanya, wajib dan haram itu, dia ada perkara-perkara sunnah, ada perkara-perkara harus, ada juga perkara-perkara makruh. Dan semua itu kita akan bincangkan. Sunnah tu ada berapa bahagian? Harus tu apa maksudnya? Itu nanti akan ada dia punya penerangan yang lebih lanjut insya-Allah. Dan juga makruh itu ada tak bahagiannya? Pernah dengar tak makruh tu ada bahagian? Pernah dengar Ustazah tapi dah tak ingat. Kena buat revision balik, refresh balik. Sendiri ada confident pernah dengar, tiba-tiba tak ingat. Tak ingat pembahagian dia, sabar je lah. Aku boleh rasa sedih lah macam ni ya. Tak adalah Kak. Allah izin lah ni. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Apa dia Kak? Mudah-mudahan ini kita refresh balik. Mudah-mudahan. Ni pagi ni bukan malam, jangan malam sangat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Beginilah. Tujuan asal sebenarnya kenapa saya bersungguh-sungguh untuk berkongsi dengan Gubernur Iman ni. Saya dapat rezeki yang besar sebenarnya apabila dapat berkongsi dengan, saya rasa, follower dan juga sahabat-sahabat keluarga besar Gubernur Iman ni. Dia dah ada tapak dia sendiri dan dia dah boleh menyebarluaskan. Walaupun saya tahu ada je banyak tempat-tempat lain majlis ilmunya pelbagai yang juga ramai. Tapi Allah pilih saya di Gubernur Iman lah, bersama sahabat-sahabat saya yang lain yang asal. Jadi cerita tentang fiqah ni, inilah yang kita lalui setiap hari. Subhanallah. Bahawa sesungguhnya, jangan jalan sebab saya tak ada kitab. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau guna buku, tadi tanya muka surat berapa, sebenarnya buku dalam muka surat 7 atau 8 lebih kurang. Cari tajuk ni, Fiqh Islam merangkumi semua keperluan. Sebab PDF ni muka surat 100 lebih ke 90 lebih kalau tak silap saya. Dia berbeza sedikit. Sebab 101. Yang PDF 101. PDF 101 tapi buku mungkin 7 atau 8 muka surat begitulah sebab dia awal lagi. Cetakan buku tak sama dengan PDF ni. Subhanallah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Kak Azrina yang membantu saya. Subhanallah. Waalaikumsalam, muka surat 8. Terima kasih Kak Suaya. Dah beli buku lah maksudnya tu. Tahniah. Kak Amira bila nak beli buku? Kak Azrina dah beli buku? Saya tunggu kakak saya beli.
Okay, dia lah beli. On the way. Kak Dia Siti, kakak tu dia suruh saya beli kat dia tu, Ustazah. InsyaAllah. Kak On the Siti way. Maimuda tu dia boleh senyum. Saya pun nak senyum juga tapi kat sini tak ada lagi lah. Dia belum upgrade lah benda ni dekat laptop ni. Nanti kita dah ada senyum, nanti kita senyum Kak Fira sama-sama kerana belum beli buku tapi insyaAllah Allah tengah nak jalankan tu lah. Kalau tak boleh beli semua, beli satu dulu Kelas ni setiap hari ke setiap minggu Ustazah? Itu kena tanya dengan Kak Amira, Kak Azrina dengan Kak Ajah Rosniati. Dia macam, dia tanya saya je, Ustazah free? Saya kata free. Kadang-kadang seminggu 2 kali. Nanti kadang-kadang seminggu start sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Itu rezeki saya lah. Tapi saya berharap kelas ni akan ada paling tidak seminggu sekali lah. Tapi kalau dapat seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, buku ni boleh selesai tak sampai setahun, insyaAllah. Dan kita boleh beralih kepada jilid yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Mudah-mudahan saya belum meninggalkan dunia lah pada waktu itu untuk menyelesaikan keseluruhan 8 jilid itu. Kalau tidak bersama Gemenur Iman, saya ada kelas yang memang dah sampai jilid yang keempat. Mudah-mudahan sempatlah dengan mereka, insyaAllah. Tapi kalau Gemenur Iman, sahabat Gemenur Iman, keluarga besar Gemenur Iman ini, buat benda ni mungkin seminggu 2-3 kali, saya rasa Gemenur Iman boleh challenge Muslimah Taman Siti Indah lah. Saya rasa ada sahabat-sahabat, sebab saya tahu setiap hari dekat saya punya grup, minta maaf saya kongsi sikit kebaikan Gemenur Iman dengan Yadim dengan apa semua, banyak lah, saya tak ingat, banyak sangat kelas kan, Bidadari Syurga lah apa semua tu kan, Masya Allah. Kita punya orang nama Muslimah Surah Nur Falah je, tenang-tenang aja, dia tak ada bombastik sangat. Tapi kami punya fiqah dah sampai jilid 4, Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi saya buat cabaran ni untuk sahabat dan keluarga besar Gemenur Iman, kalau boleh menyaingi Taman Siti Indah Muslimah Surah Nur Falah tu, dia orang mesti akan cemburulah dengan kesungguhan kita ini, insyaAllah. Boleh masukkan saya dalam grup WhatsApp tu, Kak Naura, boleh berkenalan dengan Kak Amira ataupun Kak Azrina, admin untuk pagi ni, insyaAllah. Baik, kita kembali berkaitan dengan fiqh Islam ini, merangkumi semua keperluan manusia. Subhanallah, walillahilham, tidak syak lagi bahawa kehidupan manusia merangkumi pelbagai aspek dan kebahagiaan. Bayangkan Nabi SAW dengan penyusunan ayat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menceritakan bahawa kehidupan kita ni sebenarnya kita nak bahagia. Mana ada orang nak sengsara? Tak ada. Kak Amira hari ni nak jadi sengsara ke? Wal na'udzubillahi min zalik. Soalan mencabar, asyik aku je kena, aku admin hari ni kan, kau memang kena kat. Kalau kau jadi admin kau memang kena. Kalau kau tak hari tu kat siapa? Kak Nurini kan? Kak Nurini. Asyik Kak Nurini, asyik Kak Nurini. Kak Nurini mana? Dia on the way, dia ke KL. Mudah-mudahan selamat insyaAllah. Mudah-mudahan selamat perjalanan insyaAllah. Okey, cerita segala pelbagai aspek kehidupan ini sebenarnya semuanya kita inginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang mereka perolehi adalah supaya sepatutnya dalam lingkungan memelihara semua aspek melalui peraturan dan perundangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih memberi pencerahan yang tetapnya seminggu sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan ada lebihnya biiznillah. Oleh itu, sebab musabab fiqh Islam ini merupakan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Baik kau mengaku, aku angkat tangan ni, surrender. 2 ni, kau tak nak angkat tangan, angkat tangan. Terima kasih Kak Irwana. Angkat tangan guna tu. Sila-sila, angkatlah tangan kalian. Sesungguhnya, kita semua adalah hamba Allah. Masih Kak Irma buka kamera. Sila buka kamera, nanti nampak muka kan. Masya Allah. Kak Siti Maimuda kan. Subhanallah, kita ni hamba kak. Mengaku je lah. Ingat tak dulu kecil-kecil ada satu iklan. Dia iklan berlakon jadi lawyer, jadi orang jahat dekat mahkamah. Kita lebih kurang sebaya kan Kak Amira kan, Kak Azrina. Iklan tu memang dia berlakon jadi dekat court. Mengaku je lah. Orang tu cakap macam lawyer cakap, mengaku je lah, dia cakap dulu. Sekarang ni aku guna perkataan yang sama. Mengaku je lah korang, mengaku je lah aku, diri saya ini, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba. Hamba-hambanya bagi menjaga, bagi buat satu kurungan, kemaslahatan dan menghindari kerosakan. Ini 2 perkara besar. Ini 2 perkara besar. Kita ikut segala undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga segala kebaikan kita di dunia hingga akhirat dan Allah akan menghindari segala kerosakan di dunia ini.
InsyaAllah. Percayalah. Paling ketara yang saya boleh puji paling besar, paling tinggi lah hari ini. Minta maaf lah. Bukan besar badan besar tu saya. Kak Azrina. Kak Azrina. Minta maaf. Kak Azrina. Saya tabik lah Kak Azrina. Ya Allah Ustazah, kenapa nak tabik saya? Masya Allah, takut dengar. Kau cakap je muka Kak Amira hilang. Sebab Kak Azrina sedang memakai pakaian seperti keluarga Nabi SAW. Masya Allah, doakan saya Ustazah. Doakan kami juga. Pandangan hati tu yang Allah tengok Ustazah, bukan nikah saya. Dan dia bermula daripada usaha kita. Masya Allah. Amin. Saya bercakap bukan kerana saya nak jack Kak Azrina ke apa, tak. Ataupun saya nak puji lebih-lebih. Ini realiti. Perkara yang kita menjaga kehidupan kita ini kerana adalah perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan Allah akan menjaga kita punya adab, tutur kata, pandangan, serta Allah akan menjaga daripada melakukan kerosakan. InsyaAllah. Kalau dah pakai pakaian contoh macam Kak Azrina lah, tak payahlah, itu dah sangat baik insyaAllah. Contoh pakaian macam saya ni sajalah. Pakai baju kurung biasa sebab saya bekerja hari ni. Subhanallah, saya minta izin dengan saya punya keluarga dekat office ni sebab hari ni memang hari yang saya punya kerja pun dah selesai pagi ni, alhamdulillah. Kami kena pakai mengikut undang-undang Kerajaan Negeri Johor. Contoh kan, kena berpakaian sekurang-kurangnya baju kurung ataupun yang serupa dan lebih kurang sama macam baju kurung Johor. Lebih kurang. Yang penting menutup aurat. Hadza min fadli Rabbina. Tapi apabila kita diberi ruang dan peluang seperti mana Kak Azrina yang ada di hadapan kita ini, Allah sedang menjaga segala keberkatan kehidupan dengan baik-baik yang ni. Dan menghindarkan daripada kerosakan. Percayalah. Ini janji Allah. Dan dia ada kaitan dengan fik Islam yang datang dalam keadaan merangkumi aspek keseluruhan yang saya sebutkan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah pelihara kita bersama. Walaupun kita semua sedang berusaha untuk menjaga kita punya segala pemakaian, pertuturan, akhlak, serta segala apa yang merangkumi pekerjaan kita, kekeluargaan kita, perniagaan kita ataupun hubungan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan kita belajar fiqh ini, subhanallah, perhatikanlah kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum hakam syarak ini yang bersandarkan kepada kitabullah. Semua yang kita akan belajar dalam kitab fiqh ni, semua sandarannya adalah, naikkan sikit Kak Azrina, adalah bersandarkan kepada kitabullah. Kitabullah apa? Al-Quran Al-Karim. Satu. Yang kedua, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia akan merangkumi segala apa yang dibawa oleh ijma'ul ulama. Tak tulis kat situ tulis ijma' ulama kan? Tapi sebutan dia yang betul ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama. Ain bil ain. Ijma'ul ulama. Bermakna ulama-ulama ni duduk sama-sama, mereka bersetuju, mereka merangkumi segala aspek kehidupan berdasarkan apa yang Allah perintahkan, mereka bersepakat. Ijma' ulama tu bermaksudnya bersepakat. Ulama ni semua bersepakat, bersetuju. Tak bergaduh lah, tak bertekak. Tetapi mereka ada pandangan yang berbeza. Dan diraikan. Ini yang kita akan belajar nanti. Macam mana nak meraikan pandangan? Kami, minta maaf, kita semua yang mendengar hari ini duduk dekat Nusantara, betul? Tahu Nusantara kan? Apa Nusantara Kak Azrina? Kak Irma? Kak Siti Maimuda? Nusantara apa? Tanah-tanah Melayu, tanah-tanah yang ada di Asia ni Ustazah kan? Exactly. Dia bukan orang Melayu je punya. Asia Tenggara ni adalah Nusantara. Jadi sepanjang dalam kehidupan dunia ni ada benua Asia. Ada Asia Tenggara. So Asia Tenggara tu adalah Nusantara. Sebahagian besar Nusantara adalah bermazhab Syafi'i. Tetapi tidak menidakkan mazhab
Imam Abu Hanifah, tidak menidakkan mazhab Imam Malik, tidak menidakkan mazhab Imam Ibnu Hanbal. Tidak. Semuanya diraikan. Cuma kalau duduk Nusantara, terutamanya Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia sebahagiannya, kita semua adalah bermazhab Syafi'i. Dari segi syariat, dari segi fiqh. Tapi kalau dari segi ketauhidan, dari segi keimanan, dia kena macam mazhab jugalah. Dia maksudnya, minta maaf, Allah SWT ayat dia sekejap, saya betulkan. Dia berpandukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau cerita tentang keimanan, di mana salirannya, alirannya adalah aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu tauhid. Itu tauhid. Yang cerita tentang keimanan kepada Allah tu. Belajar tauhid, dia kena aliran ahli sunnah wal jamaah, dia berpandukan pandangan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Terutamanya dekat Malaysia. Tapi negara-negara jiran yang lain ni mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi dekat Malaysia confirm itu dari segi tauhidnya, dari segi fiqahnya bermazhab Syafi'i. Kitab ni lah yang kita belajar ni. Dan ia adalah akan ditambah dan disokong melalui ijtihad ulama tu satu, kemudian dalam ijtihad itu mereka akan menggunakan satu lagi pandangan berkaitan macam mana nak menyamakan hukum yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW ataupun zaman selepas Rasulullah, sahabat Rasulullah, zaman selepas sahabat Rasulullah tabi'in, zaman selepas tabi'in yang dipanggil tabi'in, dan selepas itu ada zaman salafus salih, salaf as-salih. Saya rasa Ustaz Elin pernah bercerita dekat Gemenur Iman tentang salafus salih ni. So kalian betul? Ya. Ya. Dia ada cakap salafus salih, kemudian al-ulama ul-amilin. Dia ada zaman dia. Okey? Yang kita cerita tentang fiqh ni, yang dicerita ijma' ulama adalah sahabat, tabi'in, tabi'in sampai salafus salih saja. Selepas salafus salih itu, dia cerita tentang cerita ijtihad yang lain. Dia akan buat keputusan berpandukan Al-Quran, berpandukan hadis Nabi, berpandukan ijma'ul ulama. Itu yang kita akan belajar seluruhnya dalam kitab fiqh ini, insya-Allah. Okey, kemudian kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbahagi kepada 7 bahagian yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan daripadanya terbentuk peraturan umum bagi menjamin kehidupan manusia secara individu atau bermasyarakat. Saya minta maaf, Kak Azrina ada keluarga, Kak Siti Maimudah ada keluarga, Kak Irma ada keluarga, Kak Amira ada keluarga, betul? Kak yang lain semua ada keluarga. Dia ada keluarga besar, dia ada keluarga kecil. Dia bukan cerita pasal kelas ni tau. Keluarga betul. Keluarga hakikat, keluarga pertalian darah. Keluarga kita permulaannya adalah ibu dan bapa kita. Ibu bapa kita ada datuk dan nenek kita. Kemudian tiba-tiba sampai zaman kita berkahwin dengan suami kita. Suami kita ada mak bapak dia. Dan dia akan berkembang. Subhanallah. Maka dia akan jadi begitulah susu galuhnya. Sebenarnya hukum hakam ni, dia ada penerangan-penerangan yang berperingkat. Yang semuanya itu ada hukum hakam dan di mana yang perlu diutamakan. InsyaAllah kita akan bincang pada permulaan berkaitan dengan hukum hakam fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini. Dan semua peraturan ini akan menjamin kehidupan manusia secara individu atau bermasyarakat. Kau seorang-seorang pun kau kena ikut, kau berkeluarga pun kau kena ikut. Dia tak ada makna aku seorang ni bukan aku tak perlu buat, tak ada. Seorang wajib sembahyang. Ada keluarga wajib sembahyang tak? Wajib. Bayar zakat cukup haul, seorang pun kena bayar. Saya seorang. Saya ada pendapatan. Jadi saya nak suruh siapa bayar? Saya lah bayar sebab saya ada pendapatan. Subhanallah. Tapi Kak Azrina, kita cari zakat fitrah. Kak Azrina ada suami. Yang wajib bayar zakat fitrah untuk Kak Azrina adalah suami. Saya pula tak ada pasangan. Siapa kena wajibkan untuk saya bayar? Saya kena bayar sendiri. Wajib tak? Wajib. Itu contoh supaya nak memahami
kau seorang ke, kau bermasyarakat ke, kau berkeluarga ke, hukum ini. Kalau kita ikut perintah Allah, kita ikut jalan yang telah dibagi tahu dan dibawa oleh Rasulullah SAW, dia akan menjamin kehidupan kita dalam penjagaan Allah. InsyaAllah. Next. Bismillah. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Dalam 7 hukum utama ini, yang pertama adalah hukum berkaitan ibadah. Hari ini kita diberikan izin oleh Allah kebijaksanaan yang sangat tinggi nilainya. Semua orang berjalan duduk pun kata nak niat ibadah. Betul tak Kak Amira? Betul tak Kak Azrina? Betul tak Kak Irma? Betul tak kakak yang lain? Masya Allah. Aywa. Aywa Cakap Arab awak Aku cakap Arab je lagi. Kak Amira kena jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ibu-ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian, dia diletakkan carta yang pertama. Sahih. Aywa. Ahsanti. Kak Rosni. Ranking yang pertama cerita tentang fiqh adalah hukum ibadah. Yang pertama. Ranking pertama. Subhanallah. Cerita ibadah ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan segala-galanya diniatkan ibadah kepada Allah. Contoh seperti berwuduk, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain ibadah. Ini adalah ibadah khususiyah. Ibadah tu kita kena buat sendiri. Kau tak boleh pas-pas. Okey Kak Amira, zuhur nanti aku nak semayang tapi aku tak nak pergi semayang. Kau tolong ambilkan semayang lah. Lepas tu aku semayang je ikut engkau. Kau dah tolong ambilkan semayang. Tak jadi. Dia khusus. Kita nak semayang, kita kena ambil wuduk. Kalau kita dah diambilkan wuduk, bermaksud Dah meninggal. pandai. Kita dimandikan, kita diambil wudukkan, kita dipakaikan kain kapan semua tu, itu dah meninggal. Selagi kita hidup, wuduk kita kena usaha. Solat kita kena usaha. Kalau satu hari kita disolatkan, kita dah selesailah kat dunia. Satu hari zakat bagi yang cukup haul dan nisab. Cukup bayarlah. Tak cukup don't worry. Tak cukup RM1 pun tak wajib. Tak cukup 1 sen ke 2 sen, 10 sen lah, 10 sen. Tak cukup 10 sen pun tak wajib bayar zakat. Kalau 41 ekor kambing tu baru kena zakat, kalau dia ada 40 kambing, minta maaf, 39 kambing bukan 41, 40. 39 kambing pun tak wajib zakat. Kambing tu boleh dibela. Sampai 1 tahun yang lagi, tiba-tiba seekor kambing tu beranak dan dapat 2 ekor jadi 41, dia dah wajib zakat. Nanti dalam jilid yang kedua kita akan belajar yang disebutkan ada bintu labun, ada Allahumma salli alaihi istilah dia, yang betina, yang umurnya 2 tahun, yang 3 tahun tu ada nama-nama dia. Saya terlupa yang tu, minta maaf. Nanti kita buka jilid yang kedua insya-Allah. Semua ini adalah ranking pertama dalam kehidupan kita sebagai hamba. Jadi ibadah inilah semuanya dikira perkara keutamaan dalam kehidupan seharian kita. Dan inilah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua perkara yang khususiah ini boleh dikira sebagai ibadah, dan bila ibadah dia mendapat pahala. Dan akhirnya ada perkara lain yang boleh diniatkan sebagai ibadah. Contoh, kita bekerja hari ini. Ustazah tengah bekerja. Ni buat pekerjaan lain ni dengan izin. Saya dengan izin hari ini. Sebab saya dah cek semua kerja saya apa semua, saya tanya pentadbiran apa semua, tak ada apa-apa, so saya minta izin untuk buat kelas ni. Dengan izin, okey? Mudah-mudahan ada kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kepada jabatan saya, sebab saya bekerja di bawah mereka, dan apa saja kebaikan yang dilakukan dengan berpaksikan dan berpandukan di mana tempat saya duduk sekarang ni, kat sinilah keberkatan yang Allah akan turunkan, insya-Allah. Apatah lagi daripada sahabat-sahabat daripada Johor, daripada Perak, daripada Kuala Lumpur, daripada Allahumma salli ala Muhammad, Brunei Darussalam, boleh jadi ada Singapura, mungkin ada mana-mana negeri seluruh Malaysia, di mana pun berada, semua keberkatan itu akan menjadi bekalan kita bersama. Itu ibadah, pekerjaan ini ibadah. Tetapi nak pekerjaan ini menjadi ibadah, dia kena ada niat. Hari ni keluar rumah, baca apa? Oh, minta maaf. Ibu-ibu kat rumah kan, saya kat luar. Saya keluar rumah tadi, Rasulullah SAW bersabda, kalian kalau nak keluar rumah, minta maaf, keluar rumah, maka bacalah
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Di situlah membezakan seorang yang keluar rumah dengan niat kerana Allah ataupun hanya keluar menjadi sia-sia dan penat sahaja yang dia dapat. Dan mendapat gaji tiap-tiap bulan. Tapi tidak mendapat sebagai pekerjaan itu ibadah. Dan pekerjaan ini bukan ibadah khususiyah. Dia adalah ibadah umumiyah dan juga badaniyah. Sebab ada orang bekerja, dia tak menggunakan tenaga yang kuat. Dia hanya menggunakan pemikiran yang tajam dan kebijaksanaan. Tapi ada orang yang kena bekerja menggunakan tubuh badan. Dia kena menyapu, dia kena bersihkan tandas, contoh itu kan. Dia kena angkat barang. Itu semua adalah pekerjaan. Kalau dia tak baca bismillah dengan setiap pekerjaan itu, dia hanya akan mendapat keletihan dan tidak mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini saya masuk dalam bilik saya hari ini, pejabat saya ni. Apakah perkara utama yang saya akan buat? Saya akan buka pintu. Pegang pintu. Ibu-ibu, bacalah bismillah. Buka pintu. Buka lampu, Swiss. Bismillah. Ini guru saya ajar. Saya cuma sampaikan saja. Kemudian saya tiap-tiap pagi memang wajib lah. Perkara wajib kena buka adalah PC. Sebab kat situlah semua kerja saya akan bermula. PC. Buka PC, hari ni korang pegang handphone mula-mula pagi-pagi tadi, buka mata dia tengok jam kan. Pukul berapa macam pagi tadi saya bangun tidur, 4.30 contoh kan. Contoh 4.30, 4.45. Alamak saya dah terlambat. Pegang handphone tu bismillah tak? Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang memang langsung tak ingat. Kena ke baca bismillah? Tapi kalau kita memang dah beramal, pegang handphone ni pun boleh dapat pahala. Bismillah. Bila dekat sini ni kan, patutkan kita nak kena tekan dia punya password kan. Bismillah. Kemudian kita nak tekan WhatsApp. Oh ada WhatsApp masuk ah. Oh ada kelas hari ni. Contoh macam tu kan. Itu semua akan menjadi ibadah. Bila kita sebut. Dekat grup ni, Gema Nur Iman. Hari ni ada kelas 5 pagi. Pagi je 5. 5 3, 2. Pagi ni ada berapa? 2. Oh tadi pukul 6 lebih, pukul 8. Pukul 8 tak ada. Kuliah duha hari ni pukul 10 Ustazah. 2. Oh Masya Allah. Okey lah, selalu saya nampak macam pukul 8 dah ada, 8 suku. Hari ni tak ada. Ikut pada kalau kuliah asatizah. Oh, okey, faham. So hari ni rezeki saya lah, yang kedua lah, dekat Gema Nur Iman. Ketiga pukul berapa? Asal 5 suku, 5.15. Keempat? Pukul 8 malam maghrib dan kelima? Akhir 15. sekali? 9.15. Baik. Setiap kali kalian untuk membuka kelas ni hari ni, kalian akan buka laptop, kalian akan buka handphone, kalian akan buka lampu, kalian akan duduk kat kerusi. Kalian akan bersandar ataupun kalian mungkin tak larat nak bersandar berbaring. Tetap membuka. Tak buka muka pun macam sekarang ni, yang buka cuma 3 orang aja. Buka kamera. Tapi tetap mendengar dengan telinga. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Bila mendengar dengan telinga, Allah beri kita satu kudrat nak jadikan dia ibadah. Bismillah. Hari ni aku belajar kerana Allah. Aku buka handphone aku hari ni nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Lillahi ta'ala. Sebut aja bismillah. InsyaAllah Allah SWT akan menjadikan dia bekalan kita bersama. Sebab semua orang guna device. Semua orang guna handphone. Semua orang guna laptop. Semua orang guna mungkin PC. We never know kan. Kadang-kadang orang guna TV. Dia guna handphone dia pergi, sekarang smart TV kan. Dia boleh pancor. Kat rumah tu lah dia masak, dia menyapu, dia dengarlah suara Ustazah Nurliah, satu rumah dengar. Contoh. Kadang-kadang dengar Ustaz Elin, kadang-kadang dengar Ustaz Rushdi, Al-Fadil semua tu. Minta maaf, Hafizahumullah. Minta maaf, salah doa. Mereka semua akan dijaga oleh Allah SWT. Itu sahabat-sahabat saya semua. Allah SWT Muhammad. Sahabat-sahabat belajar. Dia orang lebih hebat dan lebih barakah kehidupan mereka. Subhanallah. Di situlah. Bila tengok je, hari ni ada kelas lah. Dengan siapa? Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Masya Allah. Saya nak letaklah Ustazah Nurliah Kasmuri Al-Jauharah. Tak jadi. Tak jadi. Saya ada. Saya sebenarnya ada. Saya punya nickname saya punya nama samaran sebab saya belajar dekat Al-Azhari. Saya letak Nur bintu Kasmuri Al-Azhariyah sebenarnya, tapi saya tak pakai sangat. Sebab saya belajar dekat Universiti Al-Azhar. Boleh je guna benda yang berkaitan dengan asal usul tempat tinggal kita, asal usul tempat belajar. Contoh,
Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Hafizahullah Ta'ala. Dia belajar dekat Mekah. Sebab itu dia tulis Al-Makki kat situ. Al-Banjari adalah nasab dia. Kalau saya Al-Jawawi, orang Jawa. Ustaz Rusli Ramli Al-Bugisi, tapi dia tak guna Bugisi. Dia terus saja Al-Jauhari. Macam itu. Kalau saya nak guna Jauhari, saya kena letak Al-Jauhariyah. Sebab saya perempuan. Begitu. Tapi saya tak nak guna Al-Jauhariyah. Saya nak guna Al-Azhariyah. Tapi saya tak guna pun sangat sebenarnya. Tak payah letak. Tak payah letak benda tu. Itu orang hebat-hebat macam Ustaz Ailiyin, Ustaz-Ustaz yang besar-besar yang hebat-hebat ni. Semua ni, dia orang layak. Saya tak lah. Saya biasa je. Letaklah nama saya, Ustazah Nur. Sudah memadai. Macam tu lah. Itu pun letak Ustazah tu segan sebenarnya. Malu lah. Malu saya. Subhanallah. Tapi oleh kerana boleh jadi itu akan memberikan satu kebaikan bila melihat, oh saya belajar dengan Ustazah Nur, dia akan sebut nama saya. Contoh macam tu. Mak bapak saya lah akan mendapat kebaikan. Sepenuhnya. Guru-guru saya akan mendapat kebaikan. Kakak-kakak saya, adik-beradik saya semua akan mendapat kebaikan. Dengan kebaikan yang saya kongsikan ini. Dengan izin Allah. Jadi semua benda ni boleh jadi ibadah tak? Boleh tak? Kak Azrina hari ni pakai baju. Kak Amnira pakai baju. Semua orang pakai baju. Mula-mula nak pakai baju, sekurang-kurangnya bismillah. Dia akan membutakan mata syaitan. Yang suka tengok tubuh wanita. Sebab dia boleh melihat kita. Sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radu'an, ketika mana wafatnya baginda SAW, beliau tidak memakai seperti pakaiannya ini di dalam rumah. Ni, seperti Kak Azrina, menutup ni. Burqa tu, dia tak pakai. Ketika ayahandanya masih menjadi pemerintah, dia dalam rumah tu pun tak pakai. Itu sahaja Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia dan dikuburkan di sebelah ayahandanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, walaupun sudah meninggal dunia, dia memakai pakaian yang penuh seperti hidupnya Sayyidina Umar Al-Khattab itu. Di luar. Kerana aku malu. Allah SWT melihatku sebelum ni hanya ada suamiku dan ayahku yang di sebelah kubur tu. Tapi sekarang padahal itu jasad dia sebenarnya. Tapi dia beranggapan perkara itu perlu dijaga untuk menjaga kepribadian beliau sebagai ummahatul mukminin yang telah diberikan kebesaran akhlak. Maksudnya bukan besar apa, maksudnya mulialah. Dimuliakan oleh Allah dengan berakhlak begitu. Jadi kita ni dekat rumah, masuk bilik, luar bilik ada syaitan, dalam bilik ada syaitan, dalam tandas ada syaitan, di mana-mana ada syaitan. Syaitan kat luar rumah kalau tak bagi salam dia ikut masuk. Dia berkawan dengan yang kat dalam. Yang kat dalam ni kita nak mula makan, nak mula masak, nak buat apa-apa, normal kan, hari-hari buat biasa je lah. Itu perkara rutin lah Ustazah. Is it right? Betul kan? Subhanallah. Kita lupa untuk jadikan dia sebagai satu perkara kebaikan. Dengan memulakan dengan kalimah, menjadikan dia ibadah yang umum tadi tu. Dengan nama Allah. Dengan kalimah, bismillah. Subhanallah. Dia akan jadi ibadah. Daripada perkara harus. Makan wajib ke harus? Makan. Harus. Betul. Makan adalah harus. Subhanallah. Minum adalah harus. Tak maaf. Saya sakit tekak sikit ni. Saya kena minum. Minta maaf Bismillah. Bila dia harus, saya pegang botol ni, saya tak cakap bismillah agaknya lah. Saya lupa tadi. Lepas tu saya dah pegang. Saya buka bismillah. Saya masukkan dalam mulut saya bismillah. Air yang saya minum itu tadi daripada harus, dia akan menjadi sunnah. Menjadi ibadah. Menjadi bekalan dan dia akan menjadi barakah. Itu cerita tentang ibadah. Subhanallah. Senang aja nak transform sebenarnya. Tapi berapa ramai manusia ini, hamba Allah ini, dia leka dan lalai. Dan akhirnya dia tak buat amalan yang kecil. Tapi dia punya fadilat dan pahalanya boleh diberi menjadi bekalan akhirat kelak. Dengan hanya bismillah. Itu sunnah Nabi kan? Duduk makan,
dimulakan dengan bismillah. Kemudian mengambil yang paling dekat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia adalah perkara-perkara sunnah yang ditambah lepas baca bismillah. Kemudian menggunakan tangan kanan, mengambil yang paling dekat. Itu cerita tentang makan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis itu tidak komplit lagi. Minta maaf. Nanti saya komplitkan insyaAllah. Ada sedikit kelupaan pada saya begitu. Minta maaf. Jadi cerita ibadah ni, semuanya adalah niatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Cubalah mulai saat ini, masuk saja dalam bilik kita, ataupun rumah kita, kita memang mula dengan bismillah, tapi adabnya Nabi ajar masuk rumah bagi salam. Betul? Bagi salam. Kalau siapa-siapa datang rumah saya, termasuklah keluarga saya ataupun anak-anak saudara saya, terutama anak saudara lah. Tapi kalau abang atau kakak ni, kadang-kadang kita segan juga nak menegur, dia masuk tak bagi salam ke apa kan. Kadang-kadang bagi salam tak apa dengar. Tapi siapa-siapa yang datang rumah saya akan tanya, sebelum nak masuk tu, dah bagi salam ke belum? Dah ustazah, daripada pagar. Daripada pagar tak valid. Awal no sampai pagar. Masuk depan pintu lah, bagi salam, bagi orang kat dalam tu dengar. Pertama kali tak menyaut, berhenti seketika. Barulah kali kedua, berhenti seketika. Berhenti seketika, kali ketiga. Kali ketiga tak ada orang jawab, silalah balik. Sebab tak ada orang jawab. Subhanallah. Kerana dah tak ada orang untuk menjawab kita punya syiar tadi tu. Tak adalah orang nak buka pintu. Tapi kalau nak masuk rumah, nak jadikan dia ibadah, masuk kaki kanan, baca bismillah, bagi salam. Ada 3 perkara sunnah yang kita lakukan dan dia akan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu cerita hukum ibadah. Itu yang pertama. Ada soalan? Tak ada. Itu bahagian pertama tentang hukum ibadah. Yang kedua, hukum kekeluargaan. Kekeluargaan ini adalah berkaitan dengan kekeluargaan seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pembagian harta dan lain. Ini adalah buku jilid yang keempat sebenarnya. Tetapi ranking hukum dia adalah yang kedua. Ada pendapat ranking ketiga kekeluargaan ini. Sebab didahulukan muamalat. Sebab jilid yang kedua dan masuk jilid yang ketiga adalah berkaitan dengan muamalat. Jilid keempat kekeluargaan. Cuba buka buku yang ada kat rumah yang pegang buku tu. Cuba tengok jilid pertama tu cerita ibadah. Jilid yang kedua adalah cerita tentang muamalat dan berkaitan zakat dan segala gadaian dan apa benda semua tu sewaan. Dia jilid yang ketiga pun sambungan kepada hukum-hukum muamalat itu. Jilid yang keempat baru cerita tentang hukum keluargaan, tentang babun nikah. Okay, tengok belakang tu. Itu cerita. Betul tak? Itulah dia punya ranking dalam hukum fiqh ini. Subhanallah. Seterusnya, selepas kekeluargaan, selepas muamalat, kita akan cerita tentang hukum pemerintah ataupun siasah syar'iyah. Ini sebut betul-betul. Siasah syar'iyah. Bukan siasah syariah. Bukan. Syariah tu salah. Dia syar'iyah ataupun syariat. Sebutan yang betul. Bahasa Arabnya. Siasah adalah pemerintahan. Syariah yang hukum-hukumnya ada kaitan dengan perintah Allah. Tanggungjawab seorang pemerintah seperti menegakkan keadilan, membasmi kezaliman, melaksanakan undang-undang. Contoh, undang-undang hudud. Undang-undang kanun yang kat bawah tu. Kanun uqubat. Bahagian yang ke-5 itu. Di mana sesungguhnya pemerintah perlu mempunyai satu ilmu yang sangat faham dan faqih berkaitan tentang melaksanakan undang-undang Allah di sesebuah negara itu. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan rakyat supaya mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat dan lain-lain. Sebab itu pilihan raya itu diharuskan. Kalau ikut zaman Rasulullah, dia bukan pilihan raya. Dia adalah dipanggil sebagai bukan pilihan raya. Nabi memerintahkan sahabat baginda menyambung pemerintahan, dikira apa? Kerajaan? Tak tahulah Ustazah.
La ilaha illallah, Tuhanku, kita ni belajar sejarah sekarang ni sikit. Masya Allah. Serius, tak tahu ke tak perasan. Tapi macam pernah baca. Masya Macam Allah. pernah baca kan, kita kan dulu kan. Belajar. Dia macam pemerintahan beraja yang disebut sebagai pemerintahan monarki yang dia akan ikut keturunan. Tapi Rasulullah SAW tidak ada keluarga yang boleh menyambung legasi pemerintahan. Sebab itu Allah SWT mengizinkan ada khulafa'ur rasyidin, itu pembuka kepada kerajaan Islam menyambung pemerintahan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi dia monarki. Macam sekarang sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk siapa nak ganti dia. Dengan tandanya apa? Siapa akan mengganti menjadi imam aku. Itu dalam sejarah, betul? Dalam sirah Nabawiyah. Korang belajar sirah Nabawiyah dengan ramai ustaz, okey? Yang ini nanti korang kena tanya dengan aku kalau korang tak boleh jawab. Ada denda ni. Aku panggil ustaz korang ni. Tak adalah. Ini sebagai flashback lah, Kak. Kita kan belajar macam-macam kan. Jadi dalam perkara yang kita belajar tu, dia ada kaitan dengan perkara yang telah dihukumkan oleh Allah. Pemerintahan Islam, siasah syar'iyah. Ini kita akan belajar. Jilid berapa, Kak Irma? Cuba tengok kat belakang tu. Siasah syar'iyah tu jilid berapa? Selepas jilid 4 adalah jilid 5. Betul? Cerita tentang pemerintah. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kita izin untuk belajar. Tetapi kita sekarang pun dah nampak dah cabang-cabang berkaitan dengan siasah syariah ini. Contoh, kalau kita pergi ke negara Malaysia ni, kita ada pemerintahan beraja, betul? Maka raja akan bagi dia punya kuasa kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada anak dia yang pertama yang lelaki. Kalau anak dia yang tua adalah perempuan, maka dia akan turun kepada anak dia yang lelaki yang nombor 2. Contoh macam itulah kan. Itu adalah pemerintahan monarki. Dia sebut itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kepimpinan melalui apa yang telah dilantik oleh pemerintah pada awalnya. Dan dia dijadikan kepada pemerintahan diraja menjadi adik-beradik ataupun minta maaf keturunannya dan ke bawah. Subhanallah. Jadi dia ada konsepnya sebegitu, tetapi bila menjadi pemerintah berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dia mesti kembali kepada Allah. Tanggungjawab pemerintah, menegakkan keadilan, membasmi kezaliman, melaksanakan undang-undang hudud terutamanya. Ini yang kita tak ada nikmat tu dekat Malaysia. Kita doakan Brunei akan berjaya melaksanakannya dengan sejahtera, insya-Allah, dan selamat. Dan dia akan menjadi tempias kepada negeri-negeri dan negara di sekitarnya, insya-Allah. Dan satu tahap nanti, semua negara dekat dunia ni sebenarnya akan kembali ke siasah syariah ini sebenarnya. Semuanya akan ditakluki dan diperintah oleh seorang pemerintah yang beriman dan bertakwa dan melaksanakan undang-undang mengikut acuan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Begitu juga kewajipan rakyat pun sama. Kita pun akan mengikut kita punya pemerintah. Tetapi ada satu kenyataan yang telah diberitahu oleh Rasulullah. Sebenarnya rosaknya satu-satu negara itu adalah kerana rakyatnya. Allahu Akbar. Kenapa kita pula yang dipersalahkan ni? Bukan dipersalahkan, diingatkan oleh Rasulullah. Kerana kita satu zaman, kata Rasulullah, kita yang akan memilih pemerintah kita. So jangan salah pilih pemerintah. Dan itu berlaku tak pada negara kita? Kita mempunyai pemerintahan demokrasi sekarang. Kita tak guna pemerintahan beraja keseluruhan. Kita tak pilih sultan kita. Sultan tu memang dia jadi sultan. Dia tak ada pilihan raya untuk pilih sultan. Tapi kita guna demokrasi untuk pemerintahan kerajaan yang memerintah setiap negeri-negeri di Malaysia. Siapa yang pilih? Kita kan? Undi di tangan kita. Kalau salah pangkah, Allah akan tanya. Macam mana nak tahu salah pangkah ke betul? Allahu Akbar. Bab ni dulu kalau saya mula cerita, bila rakyat memilih, lepas ni kebanyakannya akan insaf dan dia tak akan pilih lagi yang saya cakap terus terang. 5 tahun, 6 tahun dulu saya tak terus terang, saya sokong siapa.
Tapi lately ni saya terus terang aja. Saya bagi tahu. Memang kena sokong mereka yang berpegang kepada agama dan Al-Quran. Dulu saya cakap macam tu. Saya terus cakap, PAS lah senang. Sekarang PN lah kalau kat Malaysia. Minta maaf lah cakap Kalau ada orang BN ke, ada orang parti lain ke, saya minta maaf. Bukan dia orang tak baik, dia orang bagus. Tapi mereka tidak sepenuhnya mengikut apa yang telah Allah perintahkan. Ini namanya siasah syariah. Dia ada kewajipan perintah itu dilaksanakan kerana Allah. Bukan saja-saja suka-suka hari ni aku nak buat hukum ni kau kena ikut sebagai pemerintah. Tidak. Tapi inilah cabaran untuk menegakkan agama bukan mudah dalam sebuah negara. Orang lain yang memerintah tu dia boleh jadi tu sebab sekarang negara kita adalah kerajaan campuran. Alhamdulillah. Saya rasa kerajaan campuran ni lebih tenang berbanding satu parti saja yang memerintah. Tetapi sokongan kita tetap kena memilih yang berpegang teguh kepada agama Allah dan meninggikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saja-saja. Ini memang perintah Allah. Sebab ada sebahagian daripada minta maaf cakap mereka yang bila masuk bab ni, mereka cakap, Ustazah, mana boleh cerita pasal politik dekat belajar fardu ain ni? Hukum pemerintah dan siasat syariah ini adalah fardu ain. Masya Allah. Dia bukan fardu kifayah. Dia fardu ain. Pemerintah perlu menegakkan keadilan mengikut acuan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau mereka tak berjaya, tapi tak berusaha, semua orang akan diberikan balasan. Wala'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan bukan balasan yang buruk. Walaupun ada ujian daripada Allah dekat negara kita. Kita memang kena letak dalam kepala, kena faham tentang syariah ni, kewajipan kita berpegang dan menyokong mereka yang mematuhi perintah Allah dan meninggikan sunnah Nabi SAW. So dah tahulah nak pilih mana untuk next pilihan raya. Tahu dah Ustazah, jelas. Sebelum ni pun sama. InsyaAllah. Untuk Kak Azrina, Alhamdulillah sama. Kak Aminah? Undi rahsia Ustazah. Betul. Undi adalah rahsia. Saya istiqarah dulu Ustazah. Kak, untuk perkara wajib tak boleh istiharah. Saya bagi tahu. Dia memang kena pilih. By hook or by crook, memang kena pilih yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Dia tak boleh buat istikharah. Dia tak boleh. Kalau tiba-tiba dia campur aduk dan berpegang perkara-perkara yang masih ada syubhahnya ataupun tidak menepati perintah Allah dan sunnah Nabi, kalau kita masih tetap pangkah dia Kak Aminah, saya minta maaf, ni kasar. Ini jawapan saya kasar. Kau jawablah sendiri dengan Allah SWT itu. Sebelum engkau nak jawab itu, baik engkau tukar pangkahan korang. Hanya Allah dia yang mengetahui Ustazah. Saya pangkal apa. Saya dah beritahu saya punya, apa benda nak rahsia lagi? Kita sama kan? Tak Okey. Baiklah. Okey, tempat saya kedua-dua calon adalah bukan Islam. Kak Sania Ondali ni soalan daripada pilihan raya yang lalu. Ni dia keluar lagi. Saya kata kalau semuanya bukan Islam, tiba-tiba dia bersama dengan orang Islam. Contoh, macam dekat Kelantan. Untung orang Kelantan. Alhamdulillah. Orang Johor tak untung? Untung. Sebab kami memang betul-betul tak ramai yang begitu. Tapi ada yang menyokong mungkin secara senyap ataupun tidak. Ataupun nyata, terang menyokong. Bila dia bersama dengan orang yang baik-baik, pilih yang paling baik. Walaupun dia orang Cina ataupun orang India. Sebab kita adalah masyarakat majmuk. Pemerintah kita bercampur aduk. Dan cari yang paling berakhlak dan siapa ketua besar dia. Sebab kita punya pemimpin politik, minta maaf saya masuk politik ni, bukan apa, nak berbagi faham bahawa politik ini memang ada dalam fiqh. Ada, dalam fiqh. Memang ada hukumnya. Untuk menegakkan keadilan dan hukum-hukum berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah ni. Jadi, kita ada 3 komponen kan, politik kan. Parti politik yang besar. Kita tengok ketuanya siapa. Bawah dia siapa? Atas dia siapa? Kita tengok atasnya kalau dia orang yang menjadi calon kedua-duanya Cina ataupun India, minta maaf cakap saya bagi cakap pasal bangsa ni dan dia bukan beragama Islam. Maka kalau dia bangsa Cina, dia bukan beragama Islam,
tetapi dia bersama orang yang berpegang dengan Islam, itulah yang kita pilih. Walaupun dia Cina. Subhanallah. Wa iyaki Kak Siti Hawa. Mudah-mudahan semuanya akan ada kebaikan. Saya dah nak habis dah ni, dah 11.30 dah ni. 1 jam je kan? Lebih sikit pun boleh, sebenarnya boleh. Nanti saya minta maaf insya-Allah. Dah lah lambat, lepas tu nak cepat pula Ustazah ni. Tuan, bertuah betul. Bertuahkan diri sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Dan inilah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai rakyat sesebuah negara. Pemerintah ada tanggungjawab, rakyat juga ada tanggungjawab. Kedua-duanya akan dipersoalkan oleh Allah kelak. Siapa kau pilih, kau memerintah macam mana? Rakyat pula pilih siapa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita memilih dengan yang telah diberkati dan diredai oleh Allah insya-Allah. Dengan panduan yang telah kita pelajari ini. Jadi kalau tanyalah semua guru-guru agaknya asatiza dekat Gemah Nur Iman, saya rasa dia sama dengan saya jugalah, sama je. Kita orang punya pendapat sama je. Sebab kita orang belajar sekolah yang sama, universiti yang sama, Al-Quran dan Sunnah yang sama. Masya Allah, para alim ulama yang kami ikuti juga sama. Dan inilah yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka berhati-hatilah untuk pilihan raya akan datang, okey? Kalau saya masuk bertanding, jangan lupa sokong saya lah insya-Allah. Ustaz Zukri confirm PN. Ustazah Nolia sekali ya. Kerana kat situ ada abahan, ada abah dan bersama abah itu ada Tuan Guru Tuan Haji Abdul Hadi Awang. Subhanallah. Dia sahaja yang kita ada sekarang. Sebagai ulama amilin dia bukan setakat ulama tau, dia amilin. Kemudian dia umaraul alimin juga. Dia pemerintah yang sangat berilmu. Macam mana almarhum Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah anak kepada seorang ulama. Walaupun dia juga ada buat sedikit kesilapan. Itu ujian dia. Tapi akhirnya Allah bagi dia kembali untuk memberikan kebaikan bersama dengan alim ulama. Maka berpeganglah di dunia ini seperti mana yang kita kongsikan sebentar tadi, bahawa pemerintah ini kena berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, ulama daripada zaman sahabat Rasulullah SAW dan para salafus salih hinggalah para alim ulama zaman kini yang menjadi warasatul anbiya, warisan kepada para nabi. Itu Nabi cakap, al-ulama'u warasatul anbiya, warasatul anbiya. Orang-orang alim yang beramal, berbuat kebajikan adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan kalau kita tak mampu melakukan perkara itu, kita doakan. Masya Allah, calon PN Don Tioman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang meninggal tu, Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akan menjadi bekalan kepada beliau. Percayalah. Kita teruskanlah mendoakan zuriat keturunannya pula akan menyambung warisan itu. Seperti apa yang dilakukan mengikut jejak langkah perintah Allah dan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Dan ini Kak Rokiah. Saya pun tak tahu Kak Rokiah yang begitu. Kalau Kak Rokiah tak tahu, kita pun mungkin tak kenal agaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah redha. Allah tempatkan di dalam tempat orang-orang yang beriman kerana menegakkan agama di dunia ini. Subhanallah. Dan ini ada dalam hukum fardu ain. Subhanallah. Hukum fardu ain. Kita kena letakkan berniat. Kita pernah dengar cerita tentang kisah Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidatuna Maryam itu bintu saya pun lupa Imran. bintu Imran, dan ibunya adalah Hana.
Kedua bapa-bapanya ni berniat kepada Allah untuk mendapatkan seorang anak lelaki supaya dia berkhidmat di rumah Allah. Tapi Allah tak jadikan dia lelaki. Allah berikan dia perempuan. Tapi sebab dah berniat untuk diwakafkan. Dan itulah permulaan kisah Nabi Isa AS. Ya Allah, perempuan pun boleh kita wakafkan untuk agama. Hari ini saya berbangga mak bapak saya wakafkan saya untuk jalan ini. Saya harap arwah bapak saya juga akan bersenang lenang di alam kubur itu. Kelak, ibu saya pula. Kalaulah saya ditakdirkan tidak mempunyai zuriat dan keturunan. Sebab saya belum berkahwin. Lagi sebenarnya. Okay? Belum kahwin. Jadi nak ceritanya, saya ada warisan saya yang ada dalam Gema Nur Iman. Saya ada warisan saya dekat Muslimah Surah Nur Falah. Saya ada warisan saya dekat Masjid An-Najah. Dekat Masjid As-Sabirin. Ada Masjid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad At-Taqwa. Ada Masjid Al-Ikhlas. Ada Surau Al-Mukhlisin. InsyaAllah. Saya ada warisan di Bait Ibadur Rahman. Saya ada warisan dekat mana-mana kalau saya buka online yang melihat dekat FB saya. Ini sajalah bekalan saya. Kita kena cari bekalan ni. Kerana besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu inilah yang akan menjadi perkara utama, yang menjadi perkara Allahu Akbar. Soalan yang Allah tanya, kau ada ilmu kau buat apa? Kau amalkan ke tidak? Kau kongsikan ke tidak? Kemudian kau sebarkan ke tidak? Dengan sebenar-benarnya, bukan memilih bulu. Bukan Gema Nur Iman aja, tak. Kelas fiqah saya ni, semua kelas saya adalah fiqah. Kecuali 2 tempat. Green Space, laman ilmu Green Space dengan Masjid Al-Mahabbah. Saya yang tukar kelas tu sebab dia tukar seminggu sekali. Jadi tak habis-habis kitab tu. Dekat 3 tahun. Jadi asyik awal aja. Saya jadikan dia kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang lain kelas saya semua fiqah. Kecuali Gema Nur Iman ni ada kelas tasawuf. Subhanallah. Nasihat buat hati. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ada bekalan kita bersama. Terima kasih Kak Ajar Rosniati. Saya pun tak tahu mana dia kenal saya. Tiba-tiba dia approach saya. Ustazah. Mana dapat ni? Lepas tu dia bahasakan dia apa? Bonda kan? Bonda ke ibu? Bonda kan? Ibu. Ibu lah, ibu. Bonda tu agaknya kelas lain lah agaknya. Ramai ni ibu-ibu bonda-bonda kita ni kan. Yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita ni kena cari bekalan dengan ilmu yang kita ada ni. Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan Allah dalam usia saya sebegini, ada zuriat. Saya dah niat. Saya akan wakafkan dia dalam agama. Ni saya bagi tahu ni. Declaration ni dekat FB live saya dengan Google Meet live ni. InsyaAllah kita orang jadi saksi, Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia akan meneruskan warisan apa yang ibu bapa wariskan pada saya. Dan saya wariskan pada zuriat keturunan saya pula, insyaAllah. Ataupun anak-anak saudara saya. Pun mereka juga zuriat keturunan saya. Daripada bahagian abang-abang dan kakak-kakak saya. Alhamdulillah, sebahagiannya sudah sedikit apa yang saya niatkan itu. Adalah yang sudah menjadi ustaz, adalah juga yang menjadi hafiz. Alhamdulillah, bekalan bersama keluarga kami. Dan sekarang ni ada 2 lagi yang akan menuju menjadi hafiz juga. Doakan, mudah-mudahan dipermudahkan. Anak-anak saudara saya, mudah-mudahan doa ini akan kembali kepada kalian. Kena fikir, anak aku ni, dia tak nak, bukan kena paksa. Kena fahami dan bagi tahu mereka, kita besok nak jumpa dengan Allah, apa bekalan nak bawa. Jadi, Umi ni sekarang, gila, ibu kan, ibu sekarang, mak sekarang ni, dulu tak sempat nak belajar, nak hafal Quran banyak-banyak. Tapi ada Gema Nur Iman ni lah, belajar. Tiap-tiap hari 5 kelas, tiap-tiap hari 5 kelas. Orangnya Kak Amira, Kak Siti Maimudah, Kak Zrina, orang yang sama. Admin dia ni. Admin ada 5, ada 6. Kak Ajar Rosniati. Dekat Malaysia ada, Sabah Sarawak ada, Brunei ada, mudah-mudahan nanti ada Singapura, nanti ada. Dulu saya punya kelas ada daripada Singapura juga, Alhamdulillah. Tapi lately ni mungkin sebab pandemik ni kurang sikit, sebab ada saya cut off kelas, tiba-tiba dia mungkin tak lepas ke situ. Tapi dia akan singgah dekat FB saya. FB ni, kebaikan FB ni, Mark Zuk, siapa nama dia? Zuk apa? Saya tak ingat lah nama dia apa. Saya tak pandai sebut, Ustazah, nama dia. Tak pandai sebut kan, kita tak pandai sebut, tak apalah, sama-sama lah kita tak pandai sebut Ketawa kat Siti Maimudah. Zoka, macam itulah.
besok di hari akhirat, dia seperti pakcik Nabi SAW. Sayyidina Abu Talib. Abu Talib. Hmm. Sebab dia pernah menyantuni Nabi dan membesarkan Nabi. Dan meraihkan Nabi. Walaupun dia bukan orang Islam. Tapi dia beriman kepada Allah. Cuma dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mac Zuckery, lebih kurang nama kan? Dia percaya adanya Tuhan. Tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah. Orang pakai FB ni memang ada yang bukan-bukan. Tapi ramai yang pakai dalam jalan dakwah ini. Subhanallah. Google Meet ni sama. IG, Twitter, Mufti Ming dekat Twitter, dia paling glamour kerana dakwahnya. Saya pun tak glamour macam dia sebab orang tak kenal saya kan. Mark tak tahu sebutlah Zucker tu, ada sahabat tulis Zuckerberg, betul lah. Dia akan mendapat kebaikan. Ada hari dia nanti dia seperti pakcik Rasulullah SAW yang diringankan hukumannya kerana memberi wadah. Tapi yang buruk-buruk tu, orang yang buat buruk lah dapat. Dia yang buat jahat, dia takkan kena pada orang yang dia tak buat jahat sendiri. Waziratun wizra ukhra. Kau buat, kau dapat. Kau tak buat, kau takkan diapa-apakan insya-Allah. Jadi berhati-hati dengan hukum hakam agama Allah. Yang paling besar adalah sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ada kaitan dengan pemerintahan. Mudah-mudahan kita tidak lagi tersalah pilih pemimpin. Sebab itu sebuah negara boleh hancur kerana pemilihan pemimpin. Kita pernah melaluinya kan, Allah uji kita. Di mana sedikit huru-hara pada waktu ketika itu kerana anak muda memilih kerana kesenangan dunia sahaja. Dan akhirnya Allah bagi pinjam sekejap saja menjadi pemerintah tetapi tidak berjaya berterusan. Dan akhirnya diberi izin oleh Allah untuk kembali tenang. Sekarang ini tetap diberi tenang. Cuma mungkin ada pandangan yang berbeza yang masih boleh diraihkan. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Mudah-mudahan pemerintah kita di negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Allah SWT, Brunei Darussalam, juga Singapura dan seluruh sekitar Nusantara ini. Mudah-mudahan semua pemerintahnya akan berpegang teguh dengan jalan Allah dan tali Allah serta mengikut sunnah Nabi SAW. Kita doa dekat majlis ilmu ni, di mana malaikat sedang menaungi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita dah ada Brunei Darussalam. Tanyalah rakyat Brunei Darussalam. Walaupun ada je lagi perkara-perkara yang mungkin sebahagiannya sedang berusaha menjadi kepada kebaikan. Itu ujian dunia. Memang tetap akan ada selagi mana adanya kehidupan. Tapi berusaha untuk meletakkan pemerintah itu sebagai perintah yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau dia meninggal dunia, macam suami kepada kakak tadi ni, Kak Ajah tadi ni, dia mati syahid dunia. Dia akan direhatkan sehingga hari kiamat. Subhanallah. Kerana menegakkan agama Allah. Ini adalah cerita fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Ini fardu ain. Kita belajar perkara fardu ain ini. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sampai hukum pemerintah atau siasat syariah. Dia ada baki berapa Kak Azrina? Kanun seksaan, 1. Kemudian hukum antarabangsa, diplomatik, adab dan akhlak. Akhir sekali. Okey, sampai adab dan akhlak. Kita ada lagi 3 tajuk. Tapi 3 tajuk tu, nanti kalau nak cerita sangat panjang juga. Nanti kalau ada rezeki waktunya untuk saya berterusan untuk berkongsi kelas fiqh ini dengan waktu sama ada hujung minggu ke, memang malam ni ke, nanti macam biasalah. Kak Amira dengan admin, dengan Kak Ajah Rosniati, Al-Fadilah Kak Ajah Rosniati dan semua yang menguruskan majlis ilmu ini. Boleh saja. On the dot tanya, Ustazah ada ke tak? Kalau saya kata ada tu, Alhamdulillah. Kalau tak ada tu, kita ganjakkan sikit waktu. Dengan izin Allah. Terima kasih untuk hari ini, insyaAllah. Ya, Kak Amira. Berkenaan dengan politik tadi kan? Kak Amira, Kak Liza Hasim tu macam nak bertanya juga ke sekejap? Dia buka. Nak tanya ke Kak Liza? Oh, tak, nak mendengar. Apa dia Kak Liza? Tak ada mendengar je.
Tapi Kak Liza buka speaker tu, jadi dia tak dengar orang lain tanya soalan. Kak Liza kena mutekan dulu. Tak maaf Kak Liza Silakan Kak Mira, apa soalannya? Okey, Ustazah berkenaan dengan politik tadi kan. Ya. Perlu tak kita menzahirkan kita pilih siapa? Lepas tu kalau dengan cara kita menzahirkan dengan pilihan kita itu boleh memecah belahkan hubungan kekeluargaan atau kawan atau jiran tu macam mana Ustazah? Ini alasan klise. Tak betul. Saya pun pernah jadi petugas pengundian. Silakan. Waalaikumsalam yang nak merundur. Silakan. Okey, petugas. Faham? Pengundian Pilihan raya kan? pengalaman tu. Alhamdulillah. Saya fikirkan lah kalau tengok result tu kan, kebanyakan orang-orang Melayu Islam kita memilih yang tak sepatutnya, itulah. Dan pengalaman jugalah politik ni memecah belahkan lah hubungan kekeluargaan, hubungan sahabat, hubungan jiran, macam itulah. Yalah. Jadi macam mana nak buat? Jangan tanya pendapat saya lah. Pendapat saya tetap yang sama. Kau macam mana gaduh ke, kau apa ke, adik-beradik ke, kau siapa pun. Tapi kalau kau tak memilih jalan Allah, aku pun tak ikut juga benda tu. Aku akan ikut apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan dan jalankan. Walaupun terpaksa bertegang urat bersama keluarga ataupun mak bapak. Kalau dia salah, dia tetap salah. Tetapi kita masa pilihan raya je, kita pilih tu, lepas tu balik rumah, makanlah sekali goreng pisang sama-sama. Jangan gaduh. Rugi lah. Tiba-tiba saya buat goreng pisang, oleh kerana saya PAS, tiba-tiba abang saya BN, contoh ataupun PN, lagi satu apa? PN, PR. Ikatan Harapan. Okay, harapan. Harapan tu kan. Tiba-tiba kau balik, kau nak masam muka. Rugi lah, goreng pisang tu aku je yang dapat makan. Analogi yang paling mudah untuk kita buat pertimbangan. Dah lepas pilihan raya, sekarang ni yang memerintah, dia tak gaduh dah pun. Dia orang tenang-tenang je minum kopi sama-sama dekat Starbucks. Dia orang pergi santai-santai dekat Putrajaya Lake tu. Ketawa kat Suaya. That's reality. Dia orang hanya menjalankan tugas sahaja dan menjadi pemimpin yang akan menjadi pemerintah yang telah dipilih majoriti. Yang kita duduk bawah ni tak berhenti bergaduh, kenapa? Berdamailah kerana Allah. Kalau dalam parti Islam tak ada calon yang berkaliber nak lead kabinet. Ada. Dia bukan tak berkaliber. Dia berhemah. Dia bukan tak berkaliber. Mereka beradab dan berhemah. Sebab itu mereka diletakkan pada tahap, oh dia ni tidak berkaliber. Sebenarnya bukan tidak berkaliber. Itulah yang terjadi pada yang kita lihat daripada siasah syariah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berhemah dengan seluruh rakyat dan juga para sahabat dan yang mengikut baginda SAW. Itu yang paling baik. Orang tak pilih, kita tak gaduh. Orang pilih, kita bekerja. Orang tolak kita, kita tetap buat kebaikan dan menegakkan keadilan kerana Allah. Kalau tak, kita tahulah, tengok siapa yang sekarang dikekalkan untuk dalam agama dan sekarang yang keluar dalam parti yang berpegang kepada agama. Itu pun orang agama Islam kan? Saya tak naklah sebut secara spesifik. Tapi ibu pasti sedar dan tahu perkara itu. Pada permulaannya seperti bersama pemerintah Islam. Tapi Allah pilih mereka tidak kat situ kan? Dia keluar pelan-pelan, satu-satu Allah tapis benda ni. Allah tapis kan? Jadi kalau dengan keluarga, nak bergaduh pasal politik, tak berbaloi Kak. Sebab dia orang yang kat atas dapat pilihan raya, dia orang minum kopi sama-sama. Itu realitinya, dia orang beritahu. Time dekat parlimen, memang kena menegakkan apa yang dia orang pegang, yang dia orang percaya dan dia orang menang. Tapi kalau ada pergaduhan dalam keluarga berkaitan dengan politik ini, bagi tahulah pada keluarga kita, berpeganglah kepada parti. Sebab kita cerita pasal parti kan, parti yang berpegang teguh kepada agama Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Hanya satu je benda tu ada dekat Malaysia ni. Yang nyata, boleh tak dinyatakan, sekarang ni tak ada rahsia Kak Amira. Kalau aku boleh pakai band, hairband tu, aku pakai.
Tapi kat tempat kerja tak boleh lah sebab saya tengah bekerja dengan kerajaan juga kan. Ketawa kat Nur Hashimah. Tak bolehlah tunjukkan sebegitu. Tapi sekarang dia demokrasi terbuka. Alhamdulillah. Dia kerajaan campuran. Dan dia lebih menenangkan. Dan lebih mengurangkan pertelagahan. Alhamdulillah. Okeylah tu. Allah bagi tenang. Walaupun parti yang kita sokong tak menang. Tapi Allah tak tengok kemenangan. Allah melihat usaha kita memilih siapa yang kita letakkan sebagai pemimpin, kerana sebuah negara boleh menjadi rosak dan sebuah negara boleh menjadi merudum, menurun, tidak menjadi negara yang baik kalau rakyatnya salah memilih. Yang penting kita niatkan segala apa yang kita lakukan ini dengan nama Allah yang maha besar lagi maha berkuasa. Kerana dia cerita tentang pemerintahan. Kita hanya hamba yang diberi izin oleh Allah memilih. Maka pilihlah dengan bijak. Okay. Ini promosi. Pilihlah dengan bijak, dengan iman, dengan ketakwaan. Boleh tak jadi YB saya? Saya baru nak cakap. Boleh jadi calon lah ke next pilihan raya. Nanti kami calonkan insyaAllah. Calon-calonnya. Akak ingat boleh calon kat Perak, pergi calonkan saya dekat Perak. Saya orang Johor. Dekat Johor Boleh, kan, tak usah. Parti Islam Malaysia ni, pemimpin besar dia semua lelaki. Jarang ada perempuan. Tapi perempuan adalah penyokong yang paling setia untuk sentiasa bersama pemimpin-pemimpin yang berpegang teguh kepada Allah. Johor di mana? Saya Johor di Batu Pahat. Saya orang Batu Pahat. Tapi saya sekarang bekerja di Kota Iskandar. Saya tinggal dekat kawasan Tebrau. Okey, saya bagi tahu ni. Susu galuh sikit pasal saya ni. Mana tahu jalan-jalan Johor, singgah dekat Bandar Johor Baru, cari saya. InsyaAllah. Saya akan datang dan saya akan cari ibu-ibu. Orang Yomping, Masya Allah. Silakan. Carilah saya, nombor telefon saya ada kan. Ustazah, saya dekat Yomping. Saya turunlah daripada Johor, kita duduklah dekat Hitam. Makan sup insyaAllah. Contoh. Cari kerepek. Allah SWT Muhammad. Itu cadangan. Tetapi mereka yang dekat Lembah Kelang, ini satu pengumuman awal lah. Saya akan kerap berada di Lembah Kelang dalam sebulan dan akan ada kelas. Bersemuka dengan saya insyaAllah. Jadi saya akan beritahu jadualnya dan di mana. Mungkin dia akan bertukar-tukar. Sesiapa yang berhajat, maka berniatlah. Allah akan beritahu kepada kita jalan itu adalah jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Saya dah ada tempat sebenarnya untuk buat perkara itu pun. Cuma saya sahaja yang belum lagi diizinkan oleh Allah untuk berada di tempat tu lagi. Tapi kalau sesiapa, saya nak beritahu lah ibu-ibu. Saya baru balik dari KL, dekat Putrajaya. Saya jumpa mak saya, minta maaf, keluarga saya. Saya ada satu kelas, private class sebelah pagi tu, Kak Amnira ada dengan saya. Left pula meeting aku nak cerita pasal kelas pagi ni. Kak Amnira, masuk balik. Dia keluar sekejap tu Ustazah. Line dia dah slow. Okay, tapi saya nampak dia tu. Kak Siti Nurbaini, Kak Zarina Awang, ada Kak Irwana, ada Kak Norazlina, Allah SWT Muhammad, saya sebut nama ni, Kak Amnira juga. Dia ada satu grup pukul 5 pagi untuk baca Al-Kahfi Challenge. Saya hari tu datang ke KL, Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi tahulah saya dekat Putrajaya dan dia orang datang duduk dengan saya. Paling-paling tidak dia orang kena tazkirah punya. Siapa suruh jumpa saya? Macam Kak Ajah Rosniati dan juga beberapa admin Gemenur Iman. Saya jumpa mereka dekat Seri Kembangan. Kena tazkirah juga Kak Ajah Rosniati. Kau ingat tak kena? Kak Ajah Rosniati ni ada ke tak sebenarnya ni hari ni? Jumpa Kak Wan juga. Kita sama-sama dekat Kak Wan ada. Kak Wan bagi tazkirah kat aku. Pandai lah. Ustazah panggil Kak Ajah. Kak Wan diam. Sebab apa? Family Kak Wan semua panggil Kak Ajah. Seronok sangat. Alhamdulillah. Nanti kita jumpa lagi makan nasi arah Kak Wan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena Ustazah order. Kami order tak kena. Tak sedap. Tanya Amira. Tak tahu nak order apa yang Amira. Okay. Asyik dua nama Ustazah je. Lepas ni, saya turun KL dekat Lembah Kelang tu, kita boleh catat tu tempat
nasi Arab dekat Seri Kembangan tu, sedap tu. Ataupun kat mana kat Nurbaini kita last makan semalam? Balkis Chef Beri Putrajaya sebelah Alamanda. Masya Oh, Allah. tu dekat Tepat Alamanda. dan cukup dia punya apa pencerahannya. Tapi sedap. Yang kat situ pun sedap. Alhamdulillah. Semua sedap. Zaituna kat JB, betul. Silalah jumpa saya kat Zaituna. Dekat JB ada Al-Aqsa. Al-Aqsa nasi Arab pun sedap. Tapi sebenarnya cerita nasi Arab ni mestilah sedap sebab saya suka makan nasi Arab. Saya belajar dekat negara Arab. Tapi saya tak pandai masak nasi Arab, minta maaf. Okay, saya pandai masak orang Melayu je. Nak join. Hari tu Kak Ani muda ni makan dengan saya dekat Sabah, dekat Cyberjaya. Pun sedap. Alhamdulillah. Minta maaf admin Gemma Nur Iman. Sepatutnya cerita fiqah, tiba-tiba cerita pasal nasi Arab. Saya minta maaf. Cuma nak bagi tahu. Dah habis dah kelas. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah saya akan turun JB cari Ustazah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan buat perjumpaan jugalah untuk kelas ni pun boleh lah, insya-Allah. Ada nombor telefon saya, pergilah minta dengan admin Gemma Nur Iman ini, insya-Allah. Dan boleh masuk. Saya nak cerita pasal Al-Kahfi Challenge tu. Season 2 ni dah nak habis, insya-Allah. Saya ajak ibu-ibu untuk season 3 nantilah. Lepas saya balik daripada umrah dan haji, doakan. Mudah-mudahan, doakan Ini majlis ilmu ni. Saya mohon doa. Mudah-mudahan Allah izin untuk menjadi Duyuf Rahman bagi tahun ini. Umrah, Ramadan dan haji, insya-Allah. Bersama beberapa sahabat saya, insya-Allah, dan keluarga saya, mudah-mudahan. First time ada nama dengan saya, Nurbaini dengan Baini Yus. Kak Nurbaini, sila berkenalan. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kak Amnira. Minta maaf atas banyak sangat tambahan tadi tu. Minta maaf Kak Ajar Rosniati. Minta maaf Kak Azrina. Semua admin Gemma Nur Iman yang bersabar dengan saya. Admin Yasin Pagi ke, admin semua admin ni. Masya Allah, tabarakallah. Kalian adalah pilihan Allah. Ramai dah left tu sebab dah cerita pasal nasi Arab. Minta maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada keberkatan dengan perjumpaan kita pagi ini. Saya memohon doa. Mudah-mudahan seluruh sahabat saya yang bersama dalam pekerjaan saya hari ini, subhanallah, juga akan diberikan pahala yang sama mengalir kerana saya menumpang di tempat pekerjaan saya hari ini. Mudah-mudahan majikan saya, kerajaan negeri Johor ini, memberikan kebaikan dengan keizinan ini. Dengan selesainya pekerjaan hakiki saya, mudah-mudahan Allah redha dan Allah memberikan kita kefahaman dalam agama ini. Dan Allah akan menjaga segala perilaku kehidupan dan akhlak kita. Dan Allah akan berikan kemaslahatan yang luas untuk kehidupan kita. Ila akhiri hayatuna. Ila akhiri hayatuna itu maksudnya hingga akhir hayat kita bersama. Amin. Allahumma amin. Aywa, Kak Amnira. Are you shy? La. Okey lah. Tak ada Kalau saya tanya are you shy tu maksudnya ada apa-apa lagi tak? Tidur. Dia kata tak. Tak ada. Tak ada. Okey, saya serahkan semula kepada Kak Amnira lah untuk admin pagi ni. Silakan. Alhamdulillah. Untuk memuaskan hati Ustazah lah. Saya bagi sikit jawapan saya. Memuaskan hati. Kenapa? Dan nanti sekejap. Manakala saya dah tak ada abah. So abah apa Muhyiddin Yassin lah abah saya. Itu je Oh, nak cakap, nak declare. Dia sokong siapa? Tetap berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sikit itu je. Okay, baik. Alhamdulillah, barakatillah. Ustazah, Masya Allah, sangat best hari ni kita punya kuliah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud siapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan tambah kefahamannya dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustazah, sikit bahan untuk kuliah hari ini. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fariq Ustaz Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh.
sahabat Ustazah. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah SAW. Jadi dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kelemahan dan tidak baik itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita, semoga kita dapat berjumpa lagi lah, berkuliah lagi insyaAllah. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا مسبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك العتيق في هذه رمضان ومسجد النبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاه يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا بالله وحده وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Kak Jah Rosneti, dia buka kamera. Terima kasih Kak Jah. Uhibbuki fid din wad dunya wal akhirah wa uhibbukunna fillah fid din wad dunya wal akhirah. Jumpa lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berasa dulu ya Kak Amira dan semua. Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih Nubaini. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan Gema Nur Iman. Terima kasih moderator. Ya, sama Bonda Wan. Terima kasih semua jemaah. Mohon maaf saya batin. Assalamualaikum.